Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata. Alami, 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 ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, tunggu harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini bersama lagi dengan Pak Haji. Di petang-petangan ini kita belajar menyemak tentang pengobatan herba dalam perawatan pelbagai penyakit. Alhamdulillah, semalam kita telah belajar tentang bagaimana medan elektromagnetik, ya, bagaimana ianya bila terganggu akan mengakibatkan gangguan-gangguan kesihatan. Jadi oleh sebab itu, maka hari ini Pak Haji nak cakap lagi tentang suatu penyakit yang sangat-sangat popular. Penyakit apa tu? Penyakit kencing manis. Sehingga kan penyakit kencing manis ini dia bukan berasal daripada kuman, bukan daripada virus, bukan daripada bakteri. Ya, penyakit kencing manis ini disebabkan kerana permasalahan apa disebut sebagai penyakit degeneratif. Disebut dalam tanda kutip degeneratif. Masya Allah, Masya Allah, ya. Baik, namun begitu, walaupun dia bukan kuman, walaupun dia bukan virus, tetapi dia juga disebut sebagai penyakit epidemik, seperti penyakit yang menular. Sebab apa? Sebab penyakit kencing manis ini berlaku terus menerus, seolah-olah seperti satu penularan,
seperti virus COVID-19, seolah-olah begitu. Seperti ada akan kena di satu kota, begitu juga berada di semua tempat. Subhanallah, sebenarnya apa? Sebenarnya kita ini telah dirosakkan oleh makanan yang kita makan pada hari ini. Makanan yang kita makan pada hari ini ialah kebanyakan makanan yang terkuras. Bukan makanan itu sebenarnya mendatangkan racun. Makanan itu baik untuk manusia. Tetapi semuanya telah terkuras. Semuanya telah menjadi hampas. Gula jadi hampas. Gula asalnya itu daripada gula merah menjadi gula putih. Bila gula putih itu berartinya satu proses refine, iaitu mengeluarkan molasses, lalu terjadilah gula putih yang merosakkan tubuh badan. Begitu juga beras perang, beras merah itu telah bertukar menjadi beras putih hasil daripada polish, iaitu mengeluarkan kulit luar yang mempunyai zat, vitamin, mineral dan sebagainya. Begitu juga dengan tepung yang kita ambil pada setiap hari, ditambahkan lagi dengan aditif makanan, tambahan makanan, pewarna, bahan untuk mengenakkan makanan, dia punya perasa, untuk menambahkan rasa, maka menjadikan makanan hari ini sebagai makanan pembunuh lebih berat, lebih parah daripada COVID-19. Tetapi orang tidak takut kerana itu adalah makanan. Makanan, tetapi makanan yang menjadi pembunuh di dalam kesenyapan. Jadi oleh sebab itu maka terjadilah suatu epidemik penyakit yang disebut sebagai penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis ini ialah akibat daripada makanan-makanan itu yang membuatkan pankreas yang mengeluarkan insulin untuk menukarkan makanan bentuk gula atau karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh badan kita itu ditukar menjadi tenaga. Akan berlaku beberapa hal. Yang pertama, maka ketidakpekaan. Jadi berartinya tak sedar bahawa makanan berbentuk glukosa ataupun berbentuk karbohidrat yang masuk dalam tubuh badan itu, ketidakpekaan sel-sel di pankreas itu mengeluarkan insulin. Jadi insulin tidak dibebaskan, insulin tidak dikeluarkan, mengakibatkan lambakan gula, limpahan gula di dalam darah. Satu. Yang kedua, keluar tetapi tak cukup. Dua. Yang ketiga iaitu kerosakan yang berlaku di pankreas itu sendiri. Jadi oleh sebab itu maka bagaimanakah cara herba mengubati pesakit kencing manis? Maka kencing manis itu Pak Haji bagikan kepada dua. Yang pertama, kencing manis yang kering. Yang kedua, penyakit kencing manis yang basah. Penyakit kencing manis yang basah iaitu apabila luka lambat sembuh. Luka lambat sembuh yang menyebabkan berlakunya gangren. Dan gangren ini akan menyebabkan jangkitan kuman di situ, akan akhirnya kaki itu terpaksa diamputasi atau dipotong. Kalau tidak, kuman itu dibiarkan. Kalau dibiarkan, nanti kuman itu akan naik terus, akan kena diabetic coma, akan masuk ke dalam saluran darah dan menuju ke otak, membuatkan orang itu koma. Diabetic coma, yakni dia koma kerana penyakit kencing manis. Jadi terpaksa diamputasi, terpaksa dipotong. Ini yang jenis bentuk apa disebut sebagai kencing manis basah. Adapun satu lagi, kencing manis dalam bentuk yang kering. Orang ini kalau luka saja tidak mempunyai permasalahan, lukanya itu akan cepat sembuh. Malah dia tidak mempunyai, tetapi dia efek kepada tubuh badannya pula akan menjadi semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Ini akan menyebabkan satu sisi yang lain,
Ini akan menyebabkan satu sisi yang lain. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang ada masalah kencing manis yang kering ini, dia akan banyak melibatkan saraf. Antara sarafnya ialah dia akan pergi kepada bahagian mata, retina, ya, retinopati. Jadi di mana saraf, ya, di mana gangguan saraf itu akan menyebabkan matanya tidak dapat melihat. Lama kelamaan, sebelah kiri atau sebelah kanan atau hilang kedua-duanya. Saraf di bahagian kakinya sakit, panas seperti dilayur api di malam hari, seperti ditusuk jarum berterusan. Ini menyebabkan susah tidur pada waktu malam, mengakibatkan juga menyebabkan tekanan ataupun stres yang tinggi. Jadi oleh sebab itu, orang yang mempunyai masalah daripada masa kencing manis yang kering ini mempunyai masalah saraf yang tinggi lebih daripada orang yang ada masalah kencing manis yang basah. Kencing manis yang basah ni luka saja. Dan bagi mereka yang ada masalah kencing manis kering ini, dia akan berlaku masalah hipotensi. Hipoten, ya, jadi lemah tenaga lelaki. Adapun bagi mereka yang mempunyai masalah kencing manis yang basah, dia tidak banyak menghadapi masalah hipotensi. Jadi oleh sebab itu, maka ada perbezaannya. Jadi oleh sebab itu, maka di sini ada kaedah terapi yang nak kita gunakan di dalam rawatan yang basah dengan yang kering. Bagi pengobatan herba di HPA, Pak Haji akan memberikan dua cara pengobatan. Pengobatan untuk yang kering dan pengobatan untuk yang basah. Jika pengobatan yang basah itu, yang pertama ialah dengan memperbaiki hormon yang ada dalam tubuh badannya, iaitu dengan kita memberikan dia kita berikan dia dengan human growth hormone. Pak Haji ulangi sekali lagi bahawa cara pembahagiannya ialah dengan satu penyakit kencing manis yang basah, satu penyakit kencing manis yang kering. Baik, sekarang ni Pak Haji nak selesaikan dulu penyakit kencing manis yang jenis basah. Jadi kita menggunakan, dipanggil IGF. Untuk yang basah ni, apa itu IGF? IGF ialah insulin growth factor yang diambil daripada hati. Bagaimana kita nak keluarkan IGF ini? Nak keluarkan IGF ini, kita kena keluar dengan menggunakan human growth hormone, HGH. Itu dia punya cara bagaimana merawat sesuatu yang basah. Apabila kita menggunakan HGH, ya, kita gunakan HGH, kita spray di lidah, di bawah lidah, satu hari 5 kali, dan kita boleh ambil juga spray dalam air minuman, ya, kita ambil air minuman itu, insya-Allah pada ketika tersebut, dengan otomatisnya luka yang sedang luka di kaki itu akan, pertama sekali akan hilang baunya. Selalunya kalau luka ada bau, tidak ada ubat untuk nak bagi hilangkan bau, akan hilang bau. Sesudah dia hilang bau itu, dengan sendiri luka itu menutup. Dan dengan sendiri penyakit kencing manis luka ini ataupun basah ini akan dapat dirawat dengan menggunakan HGH. Itu yang paling penting sekali. Penggunaan HGH ini satu hari 5 kali mengikut waktu solat. Berapa kali kita spray? 7 kali spray bagi orang yang ada masalah kencing manis yang basah. Sebab apa? Sebab kalau kita, dan boleh juga kita spray di tempat yang luka. Bila kita spray saja di tempat yang basah, tempat yang luka, tempat itu akan mematikan kuman, mematikan bakteria
dan dia tidak akan bau. Apa buktinya? Dia tidak akan bau. Jadi indikatornya, apa dia ukuran kesembuhannya? Apabila kita melihat tempat luka tersebut tidak ada bau lagi. Sehari ke sehari dia menutup, sehari ke sehari dia tutup, dan diikuti dengan bacaan gulanya yang semakin turun. Bapa, ibu, tuan-puan sekalian, apakah dia persamaan dengan ubatan kimia yang ada? Dia sama dengan ubatan kimia seperti kita menggunakan insulin. Insulin kalau kita gunakan, insulin itu memang orang yang guna insulin gulanya terkawal. Gulanya terkawal. Tetapi kesan samping menggunakan insulin itu ada kesan sampingnya. Kita boleh guna satu hari 2 kali, 3 kali ataupun 4 kali insulin. Ya. Namun begitu, apabila kita menggunakan insulin, kita kena guna injection. Satu. Yang kedua, ada kesan samping. Yang ketiga, insulin itu datang daripada sumber. Sama ada lembu, pankreas lembu, atau ambil daripada pankreas babi. Baik, subhanallah. Di sinilah Pak Haji nak sampaikan kepada kita hari ini bahawa bagaimana masalah yang terikat mati, yang disebut orang kita terpaksa guna insulin itu kerana itu adalah masalah daruriyat, masalah nyawa, mesti jaga walaupun yang haram, walaupun daripada lembu itu lembu yang tak disembelih, walaupun lembu tak disebut nama Allah ketika sembelihannya, walaupun babi ambil daripada pankreas babi, tapi terpaksa guna sebab daruriyat, nyawa. Hukum fikih mengatakan begitu. Baik. Sebab itu ketika membahaskan tentang hal ini, Pak Haji setuju. Tetapi kalau kita sudah menerimanya seumur hidup kita dengan seolah-olah mengatakan bahawa tidak ada pengganti insulin yang boleh menggantikan insulin, maka di sinilah perubatan kita ingin memberikan satu solusi insulin alami tanpa guna haiwan, iaitu menggunakan HGH. Ini adalah insulin alami. Maka kita spray hanya di bawah, semprot di bawah lidah saja 1 hari 5 kali. Ya, dengan tak teruk, tak perlu injection, dengan kita spray 7 kali spray di bawah lidah. Kemudian kalau ada tempat luka, kita spraykan di tempat luka tersebut. Insya-Allah gula akan stabil. Malah apa yang Pak Haji nak sebutkan di situ, kita akan dapat lihat lukanya akan tertutup, hilang bau busuk dan back to normal hanya dengan HGH saja. Iaitu kita menggunakan insulin growth factor, IGF. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam penyakit kencing manis yang pertama yang jenis basah ini, jangan lagi kita mengatakan bahawa kita terpaksa menggunakan insulin. Jangan lagi kita sebut begitu. Ucapan itu ucapan putus asa dan tidak mau memberi ruang kepada pengobatan halal menggantikan pengobatan yang haram. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, insya-Allah di sini Pak Haji boleh menyampaikan kuliah, bapa ibu mendengarnya. Tetapi kebenaran kuliah Pak Haji ini nanti di lapangan ketika orang sakit itu mencuba. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Begitu juga dengan orang yang menggunakan ubat-ubat pencair darah. Ubat-ubat pencair darah ini untuk turunkan kolesterol, untuk elakkan stroke, untuk ubat stroke, itu juga diambil daripada sumber daripada haiwan yang haram. Jadi oleh sebab itu, ubat pencair darah yang diambil daripada hati ataupun diambil daripada sumber babi itu, kita tinggalkan. Di mana ubat pencair darah kita? Inilah ubat pencair darahnya. Jadi dia bertindak sebagai insulin, dia juga bertindak sebagai ubat pencair darah. Jadi tak perlu kita gunakan ubat pencair darah yang haram. Warfarin misalnya, mereka ambil daripada hati babi. Kenapa kita harus ambil situ?
ketika obat-obat itu dibuat di negara-negara barat, ya, mengambil barat, mereka mengambil daripada sumber yang banyak. Kerana industri apa, peternakan yang apa yang paling banyak? Babi. Heparin mereka ambil daripada sumber hepar babi dia ambil. Untuk apa? Kerana barat mencipta pengobatan tanpa sempadan. Kita mencipta pengobatan berbingkaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi oleh kerana kiblat kita, tetapi kerana pengobatan kita itu tersembunyi dengan satu ungkapan daruriyat, maka umat Islam sudah berhenti untuk berfikir. Bila umat Islam sudah berhenti untuk berfikir, kewalahan mengikut jejak yang ditinggalkan orang. Kalau jejak itu jejak yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau jejak itu bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi SAW, kenapa harus kita mengatakan ini ruksah, kelonggaran yang diberikan oleh agama untuk sepanjang hidup kita? Kita boleh mengatakan ruksah kalau tidak ada pilihan. Ini dalam masa 1 bulan saja, dengan izin Allah, setelah dipraktikkan SGH ini, keputusan nanti boleh diperbandingkan di antara orang yang apabila seorang itu menggunakan SGH ini, kita akan lihat bagaimana kadar kolesterolnya, low density lipoproteinnya. Kita tengok dia akan back to normal. Sila datang ke tempat Pak Haji tunjuk laporan-laporan klinikal, laporan-laporan lab. Sebab ini mudah. Dia tak seperti yang lain. Dia sangat mudah. Seorang pasien yang ada kolesterol tinggi pergi buat test lab, dapatkan bacaannya itu, kemudian ambilnya rutin selama 1 bulan, test semula, kita akan keluar nanti reportnya. Bismillah, sila saksikan benar atau tidak bahawa likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat, dan Allah tidak ciptakan ubat itu daripada sumber yang haram. Benar atau tidak? Pak Haji cuma menjadi saksi hidup, menjadi saksi hidup dalam sebuah pembuktian ketinggian pengobatan Nabi SAW. Terserah kalau orang itu masih lagi nak menggunakan ubat-ubat pencair darah yang menggunakan daripada sumber yang haram, insulin daripada sumber yang haram, bismillah, silakan. Atas nama daruriyat, silakan. Atas nama daripada fahaman fikih kita yang mengizinkan, silakan. Ruksah, kelonggaran, silakan. Cuma yang Pak Haji nak sebutkan di sini, kalau mereka yang mencari produk-produk yang halal, yang tidak mau mencemari dalam urat, darah, daging, isi yang ada dalam tubuh badannya itu dengan sesuatu yang haram, bismillah, mari bersama dengan Pak Haji kita gunakan SGH untuk pesakit kencing manis yang yang basah, dan juga bagi mereka yang tinggi kolesterol. Ini yang pertama. Baik, yang ketiganya, orang yang ada masalah kencing manis, cuba kita perhatikan. Kencing manis juga menyebabkan berlakunya penyakit 3-4 serangkai. Penyakit apa tu? Darah tinggi, kemudian ada jantung, kemudian penyakit ginjal. Akan berlaku 4 ini. Ya, apabila orang tu ada kencing manis, maka dia akan lihat ginjalnya itu dah mula mempunyai masalah. Apa masalah yang pertama? Ginjal itu berbuih. Ginjal berbuih. Kalau dia sudah mengambil ini 1 hari, 5 kali dia ambil, 7 kali semprot, ginjalnya sudah tidak berbuih lagi. Yang kedua, air kencing, daripada air kencing orang yang bermasalah ginjal itu warna hitam. Dia tak boleh filter. Bila kita gunakan ni, dia jernih balik. Dia filternya bagus. Kalau kamar mandi kita penuh dengan semut, selepas ini sudah tak ada semut lagi. Jadi kalau begitu, maka dia terlibat, penyakit kencing manis ini terlibat juga dengan ginjal. Jadi hari ini masalah ginjal hemodialisis yang menjadi
kerosakan ginjal itu sebab apa? Sebab ginjal sudah tak kuat untuk nak berproses. Jadi kita gunakan HGH ini, Human Growth Hormone ini. Jadi begitu juga dengan orang yang ada darah tinggi, darah kental, kerana ada pencahayanya. Begitu juga orang yang ada masalah sakit jantung. Jadi keempat-empat ini dirawat. Penyakit DM, ya, penyakit DM yang basah, penyakit jantung, penyakit ginjal dan penyakit darah tinggi dirawat menggunakan HGH. Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat-sangat berkesan. Dan dia tidak ada rasa, dia tidak ada bau, dan dia hanyalah seperti air kosong saja. Dia tak rasa apa-apa pun. Kita ambil. Tetapi memberikan kesan yang sangat baik. Dan apatah lagi orang yang ada masalah kencing manis yang basah ini, dia akan menjadikan juga masalah stres, masalah hormon, masalah gangguan hormon yang menyebabkan dirinya dalam keadaan stres, cepat marah, sensitif, rasa terpinggir, rasa ingin untuk pergi, macam-macam perasaan-perasaan yang aneh-aneh yang muncul. Bagaimana cara dia? Ini juga caranya. Kita coolkan dia, tenangkan dia. Jadi apabila fikiran itu boleh ditenangkan, dengan sendirinya tubuh itu akan recover. Dengan sendirinya tubuh itu akan mempunyai self repairing yang Pak Haji sebutkan dulu. Dalam tubuh badan manusia ini ada doktornya. Ada doktornya. Doktor ini boleh bekerja apabila dalam keadaan tidak stres, dalam keadaan dia relax. Bagaimana dia nak relax? Dia perlu kepada Human Growth Hormone. Jadi oleh sebab itu, Masya Allah, bagi pandangan Pak Haji, ini adalah yang terbaik. Bagi mereka yang mempunyai masalah kencing manis yang basah. Jadi kita boleh gunakan ini, asas utama. Baik, sesudah kita menggunakan ini, apa lagi yang kita nak gunakan? Apa lagi sinergi yang kita nak gunakan khusus bagi pesakit kencing manis yang basah ini? Kita boleh gunakan selain daripadanya ialah albumin, iaitu dengan menggunakan ikan haruan, ikan gabus, ikan haruan. Jadi kita boleh gunakan. Sebab apa? Albumin itu sendiri akan memberikan dia tenaga. Jadi percampuran di antara sinergi di antara HGH dengan albumin, isi ikan haruan, ikan gabus, dia menjadi perawatan terbaik dalam pengobatan penyakit kencing manis yang basah. Sangat-sangat baik. Repairing itu berlaku dengan cepat sekali. Maka diperlengkapkan dia dengan VCO. VCO. Bila kita lengkapkan dengan VCO, Masya Allah. Jadi hanya 3 saja. HGH, albumin, yakni daripada ikan gabus, dan yang satu lagi VCO, Virgin Coconut Oil. Tak perlu ambil banyak. Virgin coconut oil hanya perlu ambil 1 sendok, 1 sudu besar pada waktu malam dan pada waktu pagi. Dah cukup. Sebab yang lain di cover oleh pengambilan daripada albumin yang boleh kita ambil 3 pagi, 3 petang dan 3 malam. Itu adalah pengambilannya. InsyaAllah dengan 3 ini sudah terawat. VCO juga cover untuk darah tinggi dan ginjal. Albumin cover untuk juga luka. HGH juga cover untuk luka dan memproducekan banyak insulin lagi untuk tubuh badan. Tubuh badan akan jadi fit semula. Ingat, apabila berlaku kepada penyakit kencing manis yang basah ini, banyak yang Pak Haji lihat, masalahnya ialah dia akan terjadi amputasi. Harus dioperasi.
potong jari, kemudian potong kaki, kemudian potong paha. Lepas tu habis. Sebenarnya tak perlu potong. Tak perlu potong. Cuma orang kita tak yakin. Tak yakin sebab mereka tak pernah cuba. Mereka tak pernah cuba, boleh dimaafkan. Sebab mereka kata, manalah ada ubat yang boleh menghentikan luka bagi pesakit kencing manis yang dah luka. Mana ada ubat? Kalau pergi ke rumah sakit pun tak ada ubat. Dia hanya basuh-basuh, adalah dressing sikit, cuci sikit. Cuci pada setiap hari tidak membawa makna. Sama ada cuci dengan cuka kah, dicuci dengan apakah, tidak ada makna. Dan memang orang sakit tersebut memang tak sakit. Dia reput tapi tak sakit. Dagingnya mati tapi tidak sakit. Cucilah, dia tidak sakit. Ngeri saja nampaknya. Isinya itu dicuci. Ngeri. Tapi dengan kaedah ini sangat mudah. Hanya dengan HGH, sekali dengan VCO dan sekali dengan ikan gabus, ikan haruan mewakili albumin. Masya Allah, Masya Allah. Pak Haji rasakan inilah satu kaedah yang terbaik. Andai kata satulah penduduk dunia ini mengetahui tentang kelebihan di antara HGH plus ikan gabus dan plus dengan VCO, nescaya mereka semua akan datang mencari produk ini. Di mana juga produk ini boleh diperolehi. Jadi Pak Haji harap sungguh-sungguh bahawa mereka yang bersama-sama dengan perubatan ini dapat menceritakan, memviralkan kepada semua mereka yang mempunyai masalah ini. Apalah ada dengan sedikit kosnya, ya, sedikit perbelanjaannya yang tak mahal, dapat merawat keseluruhan daripada penyakit yang berbahaya ini. InsyaAllah kita sambung lagi sebentar lagi. Terima kasih. Jika di kampung-kampung, buah ini sering ditanam dan dibiarkan saja bergelimpangan membusuk di tanah begitu sahaja. Mengkudu, Morinda citrifolia. Tahukah anda, mengkudu telah digunakan sejak turun-temurun dan menjadi warisan generasi. Antara kelebihan herba mengkudu ialah merawat artritis, menurunkan risiko gout, meningkatkan tenaga, melembapkan kulit, anti penuaan, baik untuk kesihatan rambut dan kulit kepala, anti kanser, meningkatkan imuniti, anti stres dan merawat demam. Kapsul mengkudu adalah racikan istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPA International. Dapatkan kapsul mengkudu keluaran HPA International. Alhamdulillah, kita sambung bahagian yang kedua tentang kencing manis yang kering. Tadi kita belajar tentang kencing manis yang basah. Sekarang kita belajar kencing manis yang kering. Baik, kencing manis yang kering ini dia tidak luka. Kalau luka cepat sembuh. Tetapi dia mempunyai permasalahan yang lain, iaitu banyak gangguan saraf yang serius. Antaranya seperti hipertensi, berlaku masalah kepada orang lelaki. Yang keduanya, dia akan jadi makin kurus dan tidak bertenaga. Lututnya akan jadi lemah dan ianya akan mengakibatkan apa yang disebut sebagai masalah stroke, masalah yang menyebabkan letih, lemah, lesu, loyo dan sebagainya. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka bagaimana perawatan di dalam perubatan yang Pak Haji selalu bagikan? Yang pertama sekali, kita perlu dapatkan iaitu apa yang disebut sebagai beta sitosterol dan stigmasterol. Beta sitosterol dan stigmasterol. Dua bahan ini penting. Ya, dua bahan ini penting. Kalaulah di dalam kencing manis yang basah, tadi kita perlu kepada
human growth hormone untuk mendapat IGF, insulin growth factor, ini kita perlu kepada beta sitosterol dan stigmasterol. Di mana ada beta sitosterol ini? Ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Banyak ada. Dalam akar lalang juga ada, dalam tumbuh-tumbuhan ada. Tetapi ada satu tumbuh-tumbuhan yang mempunyai kekayaan beta sitosterol, iaitu buah jering. Buah jering, buah kerdas, jeringga. Buah jering ini dalam penelitian yang terakhir digunakan untuk ubat kanker. Baik. Jadi tujuan Pak Haji nak bincang hari ini tentang buah jering atau pokok jering. Kena harus boleh beza ya. Pokok jering beza dengan pokok petai. Pokok petai tu kecil, jeringnya yang buah tu yang besar-besar lagi tu. Jering ini, jeringga ini, dia mempunyai beta sitosterol dan stigmasterol yang tinggi. Yang kalau kita makan buah jering itu, badan kita akan jadi segar. Sebab apa? Kehadiran ini dia akan membuatkan efektif insulin kita itu lebih efektif, lengkap digunakan. Maka kita namakan insulin itu, dia bertindak sama seperti insulin. Tapi kalau kita kata insulin itu tidak tepat. Insulin tidak dihasilkan dalam tumbuh-tumbuhan. Insulin itu adalah haiwan. Jadi kalau kita ambil insulin, kita tidak boleh makan, dia musnah. Insulin harus diberi dengan cara injection ke dalam saluran darah. Itu kita namakan dia sebagai insulin. Tetapi yang sama fungsi dia dengan insulin ini namanya plantisol. Plan itu tumbuh-tumbuhan. Sol, OL, beta sitosterol, OL, stigmasterol, OL, itu adalah alkohol. Ya, OL ini adalah alkohol. Jadi beta sitosterol dan stigmasterol. Jadi di dalam tumbuh-tumbuhan ini ada apa? Tumbuh-tumbuhan, plantisol. Jadi ada beta sitosterol dan stigmasterol. Jadi bahan ini menggantikan insulin. Jadi kita tak perlu buat injection. Cukup dengan hanya makan ini bagi penderita penyakit DM yang kering, bukan yang basah, iaitu namanya plantisol. Baik, kekuatan plantisol ini sama dengan sekali injection, dia perlu kepada 3 kapsul. Jadi minima satu hari dia perlu menggunakan 3 kali injection, iaitu perlu menggunakan 3 kali kita perlu mengambil herba tersebut. Berapa yang kita harus ambil? Iaitu 3. Kekuatannya sama seperti injection, 3 kali menggunakan insulin. Baik, ada ketikanya kalau 3 itu tidak berfungsi, kita kena ambil 4 kali. Insulin pun begitu juga. Ada orang ambil insulin sehari sekali, kalau bacaan gulanya tak tinggi. Kalau bacaannya gula tinggi, ada yang ambil 1 hari 4 kali. Begitu juga dengan plantisol. Sebab plantisol ini dia berfungsi sama seperti insulin, pengganti kepada insulin, iaitu plantisol, iaitu beta sitosterol dan stigmasterol. Jadi ketika kita ambil itu, dia akan menormalkan bacaan gula. Baik, jika yang basah tadi kita gunakan HGH untuk normalkan, tapi kalau untuk kering kita gunakan plantisol. Baik, dengan kita mengambil mungkin satu hari 3 kali atau 4 kali. Itu dia. Kemudian sesudah daripada itu, maka kita lihat kalau yang basah kita gunakan HGH. Kalau yang kering kita gunakan plantisol. Kemudian HGH ini diambil dengan apa? Dengan albumin.
bagi yang luka. Kalau ini kita tak ambil, kalau yang kering kita tak ambil dengan albumin. Dia saraf, gangguan saraf kena banyak menggunakan habbatus sauda. Habbatus sauda. Sebab Pak Haji dah terangkan pada awal tadi bahawa mereka yang kering ini dia akan pergi ke mata, ke retina. Dia akan pergi banyak menyerang di saraf kaki, sakit, panas, tercucuk-cucuk dan sebagainya, seperti cucuk di jarum, tak boleh tidur tu malam. Maka inilah ubatnya. Kalau kita pergi ke apotek, ke hospital, doktor mencadangkan penggunaan vitamin B12. B12 dalam herba, habbatus sauda mengandungi vitamin B12. Namun begitu, ada suatu hal lagi yang Pak Haji nak sebutkan. Di sini, orang penyakit kencing manis yang kering ini, dia adalah kerana ada satu mineral yang kurang, iaitu disebut sebagai kromium. Orang penyakit kencing manis yang basah, dia kurang insulin growth factor. Jadi oleh sebab itu, maka menanganinya berbeza. Jadi kita gunakan daripada habbatus sauda. Warna hitam ini ialah warna yang kita lihat ini ialah warna daripada kewujudan kromium. Krom itulah yang mengubati penyakit kencing manis yang kering. Kita gunakan. Baik, jadi oleh sebab itu dia sangat cepat ketika kita gunakan. Ya, jadi ada 2 plantisol daripada jering. Begitu juga dengan habbatus sauda. Baik, kemudian ada satu hal lagi, iaitu bagi orang yang ada masalah penyakit kencing manis yang kering ini, iaitu dia masalah liver. Dia selalu kerapnya ada masalah terkait dengan liver. Ya, kalau yang basah ini, Pak Haji dah sebutkan tadi ada 4 serangkai. Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung dan ginjal. Dan begitu juga dengan orang yang ada masalah penyakit kencing manis yang basah pun boleh pergi kepada 4 organ tersebut juga, 3 organ tersebut juga. Tetapi dalam kaedah perawatannya, kita rawat di livernya. Di liver. Sebab orang ini kelemahannya kerana fikirannya tertekan, fikirannya galau. Yang kering ini disebabkan kerana permasalahan fikiran. Yang basah ini disebabkan kerana kekurangan hormon HGH. Jadi oleh sebab itu, maka kita gunakan untuk menghilangkan masalah tekanan di liver. Kalau tekanan di liver ini terlalu kuat, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah permasalahan kencing manis kering. Bagaimana? Maka Pak Haji keluarkan satu produk baru yang dikenali sebagai Water Booster. Water Booster ini ialah air yang telah diberikan potensinya untuk efek di liver. Sama juga, dia tak rasa apa-apa, tapi kita minum dia. Water Booster ini, Masya Allah, ajaib. Bagi mereka yang mempunyai masalah kencing manis kering, yang ada bacaan kreatininnya tinggi, kita ambil satu hari 5 kali. 5 kali iaitu ambil 1 gelas air. Ini sebagai contoh ya, Pak bagi contoh. Ini 1 gelas. Masuk 1 senduk besar, 1 sudu besar, dan tuangkan air. Kacau, aduk, minum. Satu hari berapa kali? 5 kali. 5 gelas dengan 5 sudu besar. Maksudnya 1 gelas, 1 sudu. InsyaAllah dia memperbaiki liver. Dia memperbaiki liver. Kerana apabila dia memperbaiki liver, penyakit kencing manis kering ini dapat kita rawat.
Apa pembuktiannya? Tubuh badannya akan hidup semula. Bukan hidup apa, dia akan menjadi gemuk semula. Kalau dulu dia makin kecil, makin kurus, dia akan, tubuh badannya akan maintain dan akan mengalami hidup semula. Daging-dagingnya tidak kurus, tidak tinggal tulang dan isi saja. Ini di antaranya, yakni water booster. Air juga. Jadi ada 3 pengkeadaan atau 3 herba yang digunakan sini. Pak diulangi. Yang pertama ialah plantisol. Ya, plantisol. Plantisol ini sedikitlah, kalau boleh Pak ceritakan, ini adalah ekstrak daripada pokok jering. Dulu telah Pak Haji terangkan bahawa pokok jering itu boleh diekstrak. Bukan guna mesin ekstrak yang paling kuat ialah menggunakan daripada pokok benalu atau pokok dedalu. Jadi itulah cukup hebat dah. Jadi oleh sebab itu kita boleh gunakan ni. Subhanallah. Yang kedua, gunakan minyak habatus sauda. Tidak perlu ambil banyak. Hanya malam dan pagi saja. Begitu juga dengan kita gunakan VCO dalam penyakit kencing manis yang basah, malam dan pagi saja. Habatus sauda pun malam dan pagi saja. 1 sudu besar malam sebelum tidur. Dan pada waktu pagi juga ambil 1 sudu besar. Dah cukup. Kemudian diikuti dengan water booster. Jadi kita ambil ini untuk 5 gelas. Jadi inilah metodologi pengobatan yang kita berikan untuk pesakit-pesakit kencing manis. Adapun kalau penyakit-penyakit itu berlaku komplikasi, dah ada jantungnya masalah, dah ada buah pinggangnya masalah, dah ada darah tingginya bermasalah, stroke lagi antaranya. Jadi itu Masya Allah kita boleh gunakan daripada satu tambahan, iaitu minuman botani pegaga. Minuman botani pegaga. Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah hemodialisis, dia sudah tidak menghadapi masalah kencing manis lagi. Sebab darahnya telah dicuci. Begitu juga dengan apabila sudah ada masalah di ginjal, mesti ingat, cuci ginjal itu mesti penting. Tak perlu hemodialisis pegaga saja untuk cuci ginjal. Jadi oleh sebab itu, kalau basah pun atau kering pun, kita boleh ambil susupan yang kedua untuk pemeliharaan ginjalnya ini di sini. Kalau untuk jantung sudah cukup. Kalau untuk darah tinggi sudah cukup. Jadi darah tinggi, sakit jantung, ginjal dan kencing manis, kita ubah untuk penyakit kencing manis. Tengok basah atau kering, ditambah satu lagi herba untuk ginjal, iaitu minuman botani pegaga. Rutin ambil ni pada setiap hari dengan izin Allah. Perawatan ini adalah perawatan yang paling sukses yang boleh kita gunakan. Yakin kepada Allah yang menyembuhkan kita. Baik. Yang faktor yang kedua yang paling nak sebutkan di sini ialah faktor tidur. Ini tidur menjadi suatu permasalahan. Kencing manis basahkah, kencing manis keringkah, kalau dia tak dapat tidur, itu bermasalah. Itu pengalaman Pak Haji merawat orang yang mempunyai masalah. Dia tak dapat tidur. Kalau tak dapat tidur, kita susah untuk rawat. Dengar petua ini. Pertama, malam jangan adakan perbincangan dengan sesiapa pun. Malam adalah waktu untuk berehat. Malam untuk waktu kita ibadat. Tidur awal. Jangan orang kata dalam dia tanpa berbual, tanpa berbincang-bincang, berbual sampai larut-larut malam. Bergadang, bahasa Indonesia kata bergadang. Ya. Jadi kalau kita bergadang sampai malam itu, kerana apa? Sebab pankreas itu di-repair pada awal malam. Pankreas kita ini, mekanisme penyembuhan itu, repairing itu berlaku pada awal malam. Selepas isyak. Dan selepas sampai pada 2/3 malam. Waktu itu, waktu pankreas di-repair oleh tubuh, dirawat oleh tubuh badan kita sendiri. Kalau waktu itu kita tak tidur, berartinya
kita memang tidak inginkan kesembuhan. Itulah waktunya. Waktu pankreas akan mengalami penyembuhan. Jadi kalau begitu, bagaimana dia perlu repair ini? Dia menggunakan satu bahan yang ada dalam tubuh badan kita, doktor yang ada dalam tubuh badan kita, yang ada di dalam otak yang dalam ini, dikenali sebagai kelenjar pineal atau pineal gland. Itulah doktornya. Doktor ini akan mengeluarkan suatu bahan, satu ubat untuk merawat pankreas, itu namanya melatonin. Maka doktor itu pun mengeluarkan melatonin untuk merawat pankreas sepanjang malam sampai 2/3 malam, 2/3 malam, maka doktor akan menghentikan pengeluaran melatonin. Bila sudah dihentikan pengeluarannya itu, maka rawatan sudah selesai. Tiba-tiba kalau kita tidur pukul 2, kita tak cukup masa untuk rawat. Tidur pukul 12, tak cukup masa untuk rawat. Bagaimana kita mau mengharapkan kesembuhan? Ya, bagaimana kita mau mengharapkan kesembuhan? Luka-luka yang ada di pankreas tak sempat disembuh luka-luka tersebut. Contohnya seperti itu. Berartinya pankreas masih akan lemah, terus lemah, terus lemah, terus lemah. Jadi nama doktor itu ialah Doktor Melatonin. Jadi oleh sebab itu, maka kalaulah kita sudah menghadapi masalah gangguan tidur, tak dapat tidur, maka kita terpaksa mengambil usupan melatonin daripada luar. Di mana usupan melatonin daripada luar itu? Ambil daripada kapsul mengkudu. Jadi kita gunakan kapsul mengkudu. Ambil kapsul daripada buah mengkudu itu, kita ambil, dia menyebabkan doktor melatonin mengkudu tadi akan merembeskan, menolong pineal gland mengeluarkan doktor melatonin untuk merawat. Jadi bila doktor melatonin ini merawat, maka pankreas terawat. Pesakit kencing manis basah dan pesakit kencing manis kering mengalami kesembuhan. InsyaAllah ini yang terbaik kaedahnya. Kita memahami tentang diri kita sendiri, dalam tubuh badan itu mempunyai seorang doktor yang sangat-sangat spesialis, mempunyai keahlian untuk perawatan pankreas. Tetapi doktor ini tak boleh bekerja sebab kita tak tidur. Tak tidur. Semalam Pak Haji dah sampaikan, tak mungkin satu mobil yang bergerak, satu kenderaan yang bergerak bisa untuk dibaiki enjinnya. Kena berhenti. Boleh tak orang kata, okey, kita memperbaiki enjin pesawat kapal terbang di udara, tengah dia sedang berjalan, kita bisa untuk memperbaikinya. Mana ada. Dia harus turun mendarat di bumi, dirawat di bumi. Begitulah juga dengan tubuh badan kita. Bisa tak kita merawat orang pesakit kencing manis? Tak bisa. Sebab apa? Dia tak tidur. Jadi kalau gitu, bagaimana perawatannya? Dia wajib kena tidur. Undang-undangnya, law dia kena tidur. Bagaimana caranya? Kita berikan dia dengan kapsul mengkudu. Allah ciptakan buah mengkudu. Rawatannya di kepala. Buah untuk bahagian kepala. Dan buah mengkudu itu sama seperti jantung. Buah mengkudu itu mengeluarkan melatonin. Subhanallah. Yang mana melatonin ini keluar dalam tubuh badan kita ini, ingat, di awal-awal malam sampai ke 2/3 malam. Kalau tidur kita lewat, tak sembuh. Jadi oleh sebab itu, insya-Allah, jangan kita katakan pesakit kencing manis, penyakit kencing manis tidak ada ubatnya. Yang tidak ada ubatnya ialah yang tidak mengetahui tentang kelebihan potensi yang ada dalam tubuh badan kita. Itu di antaranya. Baik. Sebab itulah Pak Haji nak sebutkan sekali lagi bahawa apabila kita tak dapat tidur, dia akan datang tekanan.
fikiran. Tekanan itu akan membuatkan keadaan tubuh badan akan jadi semakin parah. HGH memperkuatkan tubuh menghadapi tekanan. Water booster juga menguatkan hati untuk menghadapi tekanan. Jadi oleh sebab itu maka kedua-dua metodologi ini boleh digunakan untuk menguatkan tekanan. Maka dalam perawatan alamiah dan ilahiyah itu, kalau seorang itu banyak berzikir, banyak mengingati Allah, maka Allah akan bagikan kekuatan internal dalam tubuh badannya itu untuk menghadapi tekanan. Selalunya orang kena kencing manis waktu mana? Waktu pagi, waktu petang, siang atau malam. Orang kena penyakit kencing manis ketika waktu sedang dalam susah, dalam tekanan. Kalau sedang buat bisnes, bagus-bagus bisnes, jatuh, kena kencing manis. Ketika kita sedang elok-elok bekerja, tiba-tiba ada permasalahan, kena kencing manis. Ketika kita sedang mempunyai keluarga, tiba-tiba ada permasalahan, kena kencing manis. Jadi kencing manis itu datang daripada mana? Bukan daripada kuman, bukan daripada virus, tapi datang daripada masalah degeneratif, iaitu masalah tekanan. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita bercakap tentang tekanan, maka keluar untuk keluarnya sudah tentu dalam bentuk spiritual, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk zikir, dalam bentuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa kadang-kadang kita boleh release kan tekanan ini dengan bentuk pijatan, urutan. Itu memang betul, sangat bagus untuk pesakit kencing manis, tapi tak sampai ke deep, tak sampai ke dalam hati yang dalam. Hati yang dalam dapat disentuh dengan agama, disentuh dengan zikirullah. Tetapi kalau untuk masaj, kita kata masaj tubuh badan ini juga dia membantu untuk meriliskan tubuh badan kita untuk dapat apa tadi? Melatonin, untuk dapat tidur. Jadi dapat tidur tadi boleh menggunakan mengkudu, boleh juga menggunakan secara masaj. Dan salah satu ialah bekam, al-hijamah. Al-hijamah itu mendatangkan ketenangan pada hati. Bila kita melakukan al-hijamah, tenang dalam hati, dengan sendirinya penyakit kencing manis juga terawat. Soalannya, orang tanya, boleh tak pesakit kencing manis itu kita bekam? Boleh tak orang yang ada gangren itu kita bekam? Ya, bekam bagi masalah pesakit kencing manis ini ialah bekam di paras pusar ke atas. Kita tak bekam di bawah. Ya. Jadi itu adalah kaedahnya. Apatah lagi kalau boleh bekam di titik hati, di titik liver. Bekam di titik ginjal. Titik ginjal itu separas dengan siku kita. Ya, di belakang. Ya, separas dengan garis siku kita kiri dan kanan. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita bekam begitu, dia akan membuatkan tubuh badan itu akan release, relax, rest. Maka pada ketika itu melatonin dikeluarkan, maka pankreas dapat dirawat. Secara kesimpulannya, Pak Haji nak sebutkan begini, bahawa kenalilah penyakit kencing manis itu terlebih dulu, yang basah atau yang kering. Yang kedua, rawat menggunakan sinergi. Kalau yang basah, HGH, kita gunakan juga dengan BCO dan juga dengan albumin ataupun ikan gabus. Tapi kalau yang kering, kita gunakan plantisol, habatus sauda dan water booster. Macam mana kalau orang itu tak ada water booster, Pak Haji? Dia di tempat dia, misal kata di Indonesia, dia tidak ada. Kalau dekat Malaysia, alhamdulillah ada. Dia menggunakan apa? Menggunakan plantisol, dan dia gunakan minyak habatus sauda, ya, dan dia bolehlah dia menggunakan teh minuman botani pegaga ataupun teh pegaga, dia boleh gunakan. Dia gunakan itu saja, 3 ini saja pun dah cukup bagus. Ya, 3 ini saja dah cukup baik dah. Sebab pegaga ini dia juga detoksifikasi untuk liver juga. Itu antara kita gunakan. Malah kalau kita boleh gunakan yang lain, kita boleh gunakan wave, kita boleh gunakan minyak zaitun, kita boleh gunakan deep sea, itu yang terbaik lah.
Dan yang terakhir sekali Pak Haji nak sampaikan ialah ini adalah dibuat daripada untuk kencing manis. Ini khususnya untuk kencing manis yang basah maupun yang kering. Dibuat khas iaitu makjun kencing manis. Ini boleh kita gunakan sangat-sangat bagus untuk basah dan juga kering. Jadi kalau yang kering sudah Pak Haji terangkan, yang basah telah diterangkan. Jadi kalau kita boleh dapat ini khususnya untuk penyakit kencing manis basah dan kering, itu sudah pun mencukupi dengan izin Allah. Boleh gunakan bersama dengan minuman botani pegaga kalau sudah ada masalah ginjal. Boleh guna sama habatus sauda, boleh guna bersama dengan minyak zaitun, boleh guna bersama VCO. Kalau tidak pun satu ini pun dah cukup memadai untuk pesakit kencing manis. Untuk back to normal. Satu ni saja dengan izin Allah. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Kita sambung lagi pada esok hari dalam perbincangan yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.